Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil awwalin wal akhirin wa qaidil ghuril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, tabarakallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati dan dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, ahli pengurusi masjid, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita peluang untuk kita bernafas dan bernyawa. Dan insya-Allah pada malam yang berbahagia ini suka saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan hukum hakam jual beli emas dan pelaburan emas. Sebagaimana kita tahu bahawa emas adalah benda yang disukai oleh manusia. Tak ada orang yang tak suka emas. Dan Allah sebut dalam Al-Quran bahawa Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatil muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Diperhiaskan, zuyyina lin-nas, bahawa manusia itu diperhiaskan. Jadi manusia amat cenderung kepada perkara-perkara yang disebut dalam ayat tadi. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'. Manusia cenderung kepada wanita. Lepas tu manusia cenderung kepada untuk mendapat anak dan untuk mendapat anak pinak. Manusia juga cenderung kepada wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, untuk mendapatkan harta yang banyak daripada emas dan perak. Begitu juga dengan kuda-kuda perhiasan, kenderaan-kenderaan yang mewah. Jadi itu adalah kehendak manusia. Dan pakar-pakar ekonomi pun memberitahu perkara yang sama, bahawa kehendak manusia ni tidak mencukupi. Hak mana yang ada tu, kalau nak banding dengan kehendak manusia ni, kehendak manusia tu lebih luas. Kita nak macam-macam, tetapi kemampuan kita terhad. Kita nak macam-macam benda, tetapi kemampuan kita adalah terhad. Dan benda yang ada adalah terhad. Kita kita tua pun kita tak berasa kita tua. Kita perasaan kita tu macam biasa. Cuma tubuh badan kita yang rasa letih, rasa sakit tak. Tapi keinginan kita tu macam biasa. Kita nak jalan, kita nak nak perhiasan, nak ada harta. Dan di antara harta yang yang ketara ialah mempunyai wang ataupun duit. Dan zaman dahulu duit dan wang adalah emas dan perak. Sebelum kedatangan Islam lagi, manusia menggunakan emas dan perak. Jadi perlu kita tahu hukum hakam yang yang khusus berkenaan dengan emas, berkenaan dengan mata wang. Yang pertamanya ialah berkenaan dengan wajibnya zakat. Kenapa diwajibkan zakat ke atas emas? Sebab emas adalah mata wang, an-naqdain. Jadi ulama berpendapat bahawa, bersepakat bahawa harta yang diwajibkan zakat ada 4. Macam-macam jenis harta. Manusia nak ke rumah, manusia nak ke nak ke kebun, manusia nak ke bangunan, manusia nak ke pakaian yang mewah, kenderaan yang mewah. Tetapi di dalam Islam diwajibkan zakat kata 4 perkara. Yang pertamanya adalah wang, duit. Okey, an-naqdin. Yang keduanya ialah binatang ternakan. Yang ketiganya ialah barang perniagaan, urud tijarah. Yang keempatnya ialah setengah-setengah buah-buahan seperti buah kurma dan juga anggur. Kemudian setengah-setengah biji ring seperti barli, gandum dan beras. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kaitkan di sini ialah kenapa ia diwajibkan kepada barang-barang tersebut. Kerana barang-barang tersebut secara umumnya adalah keperluan asasi. Makanan, makanan, ia melibatkan makanan, ia melibatkan duit. Duit adalah sebagaimana ulama dahulu menggambarkannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Alam Waqi'in
Dia kata duit ataupun emas pada waktu dahulu, dia kata la yuqsadu li zatihi. Emas tu bukan bertujuan untuk dapatkan mah tu, tapi mah itu adalah sebagai medium of exchange, sebagai alat tukar. Kita nak bayar bil, kita guna duit. Masa dulu guna mah lah. Kalau kita nak beli lembu, nak bayar yuran, nak nikah, nak beli barang, kita perlu pada menggunakan alat tukar ataupun perlu kepada medium of exchange ataupun duit tadi. Jadi pada zaman dahulu penggunaan emas digunakan secara meluas, bukan saja di dalam di dalam dunia Islam, bahkan orang putih, orang kafir pun zaman penjajahan orang putih dulu pun mereka menggunakan emas. Masa mereka jajah Malaysia pun mereka guna emas. Jadi duit kertas tu pun asalnya adalah dahulunya adalah bersandarkan kepada emas. Cuma lah ni tak ada sandaran emas lah. Kalau kita tengok pound sterling, dia tulis I promise to pay the bearer of this note the amount of emas sekian-sekian. Jadi nak ceritanya di sini, sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kata, ia adalah alat perantara ataupun alat tukar. Jadi apabila ia alat tukar, ia adalah mata wang, di sana ada hukum yang khusus, ia amat sensitif. Di antara hukum yang khusus bagi emas ni ialah tak boleh kita tangguh. Dalam jual beli emas dengan emas tak boleh kita tangguh. Tak boleh kita berlaku penangguhan. Jadi emas dengan emas mestilah ditukar dengan segera, ataupun tangan ke tangan, ataupun on the spot secara tunai. Tak boleh kita bayar emas, bayar duit dulu, ambil emas esok, ataupun minggu depan, ataupun bulan depan, ataupun ambil dulu emas, bayar tangguh, bayar secara ansuran. Apabila ia melibatkan emas, emas yang sebenar, emas yang tulen, emas jokong, palm Swiss ke apa-apa, tak boleh kita jual beli secara tangguh. Yang pertamanya sebab hadis yang jelas, Rasulullah sebut dengan jelas tak boleh emas dengan emas, perak dengan perak. Rasulullah sebut tamar dengan tamar, gandum dengan gandum, bali dengan bali, garam dengan garam. Rasulullah kata yadan biyadin, mestilah secara tunai, mithlan bimithlin, mestilah at par. Kalaulah kita tukar gandum dengan gandum, beras siar dengan beras Malaysia, sekilo dengan sekilo. Beras siar dengan basmati, kalau tukar juga beras basmati kita tahu lebih mahal. Kalau buat nasi arak lah ni tu, nasi biryani kita guna basmati lebih mahal. Tak boleh 2 kilo beras siar dengan sekilo basmati, tak boleh. Jadi ia akan berlaku riba. Jadi nak elakkan, kita jual dengan ringgit, kita guna benda lain. Tak boleh tukar beras dengan beras. Rasulullah kata kalau tukar juga, kalau tukar gandum dengan gandum, kena pada nilai yang sama, berat yang sama, wazan yang sama. Samalah juga dengan emas, samalah juga dengan perak. Kalau perak dengan perak pada nilai, pada berat yang sama, emas dengan emas pada berat yang sama. Imam Nawawi menakalkan ijma'. Dia kata ijma' tak boleh jual beli emas secara bertangguh. Jadi jual beli emas dahulu, sama ada emas dengan emas, memang tak boleh bertangguh, ataupun beli emas dengan perak. Sebab emas dengan perak ilah dia sama, iaitu as-saman. As-saman ataupun dia dianggap sebagai pengukur nilai, sebagai mata wang. Jadi apabila dia dianggap sebagai barang pengukur nilai ataupun mata wang, dia dianggap sebagai harga dia dianggap sebagai alat tukar, dia dianggap sebagai saman, maka dia berkongsi ilah yang sama, maka tak boleh dijual beli secara tangguh. Dan dalam konteks hari ini, samalah dengan duit ringgit, duit kertas, diputuskan dalam qarar Badan Fiqh Sedunia, duit kertas juga mengambil hukum yang sama seperti dengan emas dan perak. Dari segi ia dianggap sebagai as-saman, maka tak boleh kita tukar duit kertas dengan duit kertas, kalau ringgit dengan ringgit, kecuali pada nilai yang sama, 10 riyal dengan 10 riyal. Kalau tidak, dia akan berlaku riba. 10 riyal dengan 10 riyal, tak boleh 10 riyal dengan 11 riyal. Rasulullah kata fa iza ikhtalafatil asnaf, fa iza ikhtalafatil asnafu fabi'u ma syi'tum idza kana yadan biyadin. Kita ada 2 kategori. Ada slide ni, tidak boleh jelas sikit. Kita ada 2 kategori. Yang pertama tadi, nekara tadi Rasul sebut dalam hadis Ubadah bin As-Samit, emas dengan emas, perak dengan perak. Itu kategori pertama. Itu dianggap sebagai mata wang. Kategori kedua, barang-barang makanan asasi tadi. Tamar dengan tamar, garam dengan garam, gandum dengan gandum, bali dengan bali. Nekara ni Rasul sebut 4 perkara tu adalah makanan. Jadi dia kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua ilahnya sebagai sebagai makanan asasi. Ada juga kata sebab dia itu ditimbang, ada kata sebab dia itu disukat. Tetapi secara umumnya ia adalah barang makanan yang mana ia merupakan keperluan asasi manusia.
Jadi emas dengan, tak dengar? Jadi emas okey, emas dengan perak dia kongsi ilah yang sama. Gandum dengan tamar dia kongsi ilah yang sama, sama-sama makanan. Rasulullah kata kalau bertukar, fa iza ikhtalafatil asnaf, kalau bertukar, katakan jenis dia, emas tukar dengan perak, kita ada satu syarat saja. Emas dengan emas ada dua syarat, perak dengan perak ada dua syarat. Syarat pertama, nilai yang sama, berat yang sama. Yang kedua, kena on the spot, pertukaran kena berlaku segera, tak boleh tangguh, untuk mengelakkan riba. Sebab tu orang tukar duit, orang tak tangguh. Kita pergi kat money changer, tukar selalu. Jadi tukar selalu tu sebab apa? Rasulullah kata boleh tukar, memang kena tukar selalu. Pertukaran itu kena berlaku on the spot. Orang kata kena buat pertukaran selalu, tangan ke tangan, tak boleh kita tangguh. Kalau sebab apa? Sebab takut berlaku penganiayaan, nyaya kahwin ni. Kita ambil duit dia dulu. Apabila kita ambil duit dia dulu, macam kita butai dengan dia, kita bayar kemudian. Lepas tu harga bertukar, harga tu naik. Jadi itulah dia ketidakadilan. Di antara hikmat kenapa Rasulullah SAW meletakkan syarat dia kena bersegera. Sebenarnya mudah kalau kita kata bersegera itu. Orang tukar duit, orang jual barang pun suka bayar secara cash, secara tunai. Kalau orang beli rumah secara tunai, orang kata banyak pitih dia secara tunai. Kita jual, kita jual nak bakar pitih pun suka. Dia nak bayar lagi mana, nak bayar secara tunai, kita suka lah. Mujur lah orang bayar secara tunai. Biasa orang nak buat loan dulu, buat pinjaman, berapa lama pula tunggu. Tak, orang bayar asuran ni nak bayar secara tunai. Jadi sebenarnya boleh pun buat secara tunai. Tetapi dalam Islam, dalam akad jual beli ni, tak semestinya kita melakukan secara tunai. Ada banyak cara. Ada yang boleh kita buat secara tunai, ada kita boleh tangguh bayar dia. Ambil dulu barang, tangguh bayar dia. On kredit lah. Kita nak beli beras, tak ada pitih lagi, kita hutang, boleh. Kalau orang beri, kalau orang setuju, tak apa. Boleh. Mana kelonggaran, di sana ada kelonggaran sebab keperluan. Rasulullah SAW sendiri pun, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah pernah berhutang dengan orang Yahudi, peniaga Yahudi, untuk keperluan barang rumah baginda SAW. Rasulullah menggadaikan baju besi baginda. Jadi Rasulullah SAW beli barang secara tangguh, maka tidak menjadi masalah, boleh. Cara tunai boleh, cara tangguh boleh. Ataupun kita bayar duit dulu, kita ambil kemudian barang. Dia panggil bank assalam. Petani kata nak pakai duit dulu, kita kata okeylah, musim menuai nanti aku nak beli kamu beras, katakan 1000 kilo. BPT dulu lah ni. Aku nak harga murah sikit lah. Tidak menjadi masalah. Kita BPT dulu tak apa, ambil barang kemudian pun boleh. Tiga situasi ni. Maknanya kita beri duit yang pertamanya cara tunai. Cara tunai paling mudah lah. Memang tidak ada masalah. Cara kedua kita bayar. Ni dalam secara umum dalam kita beli barang. Kita beli barang secara umum ada 3 cara. Yang pertama kita bayar secara tunai. Itu cara yang yang biasa berlaku. Kita beli benda-benda kecil biasa berlaku secara tunai, dan boleh juga cara kita on kredit, kita ambil dulu barang bayar kemudian. Yang ketiga kita bagi dulu duit, kita ambil barang kemudian. Yang keempat dilarang. Yang keempat kalau kita tangguh dua-dua, kita beli barang, kita kata bayar minggu depan, barang atas minggu depan. Tu tak boleh. Tu dia panggil takjil badalain. Jadi hamba tak nak bincang, cuma nak tengok kategori yang pertama tadi, hak cara tunai. Cara tunai tu disyaratkan untuk pertukaran apa dia? Untuk jual beli emas, untuk jual beli perak, untuk jual beli duit currency, foreign currency, duit asing. Nak beli duit Sia ke, duit Mekah ke, kita tak boleh beli secara tangguh. Dia kena secara loaning, secara tangan ke tangan, secara cash, secara tunai. Maknanya dalam beli barang biasa tak apa, tangguh bayar tak apa, ambil barang dulu tak apa, ambil barang ke dia, bayar dulu tak apa. Tapi dalam beli emas tak boleh. Kita BPT dulu, kita ambil barang minggu depan, ambil barang bulan depan, tak boleh. Jadi hak ni banyak skim-skim cepat kaya ni, hak skim-skim niaga emas ni banyak strategi tu. Saya tangguh. Tangguh bayar dia, tangguh suruh emas. Macam-macam kita akan bincang lepas ni. Cuma hak pekat awal ni biar kita faham dulu. Apabila kita sebut emas, hukum dia berlaku di sana berlaku riba. Jadi riba ini disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis Ubadah bin As-Samit tadi, tak boleh kecuali tangan ke tangan. Maknanya dia ada hukum khusus. Walaupun di dalam Quran tak sebut tentang riba ni, dalam Quran sebut
riba secara umum. Riba disebabkan ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Sifat riba biasanya ia dikaitkan dengan pinjaman ataupun hutang yang bertangguh, dan dia compound. Kau lama tangguh, kau lama kau banyak, dia beranak. Jadi beranak faedah riba tu, interest tu riba kau banyak. Hak tu hak asalnya. Hak tu riba hak disebut dalam Quran. Riba hak disebabkan hutang ataupun pinjaman. Kau tangguh bayar kau banyak. Kau tangguh bayar kau banyak. Dia ada time value of money dia panggil. Harga nilai masuk tu kau tangguh. Hak tu essence of riba, hak tu hak asal riba. Tapi riba juga kita kena tahu, kadang-kadang kita tak perasan riba juga berlaku dalam jual beli setengah ataupun pertukaran setengah-setengah benda yang dianggap sebagai ribawi, yang disebut dalam hadis tadi ada nekara iaitu mah perak ataupun mata wal ni, mata wal kertas, dan seterusnya ialah kalau kita tukar beras dengan beras, kita tukar buah tamar dengan buah tamar, tamar tak ada tempat kita. Beras lah tempat kita ni biasa beras. Beras pun dikias dengan dikias dengan gandum, dikias dengan bur ataupun bali, ditukar. Kalau nak tukar juga mestilah tukar dengan dengan segera. Kalau sama-sama beras dengan beras, dua syarat. Segera learning maknanya yang keduanya tangan ke tangan, yang keduanya pada nilai yang sama. Tapi tukar beras dengan garam hanyalah satu syarat, iaitu tak boleh kita tangguh pertukaran mestilah dilakukan secara segera. Tak kisah garam 4 kilo, beras kilo, tak apa. Kalau kita tukar duit ataupun emas dengan beras, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah nak tangguh. Maknanya boleh bebas. Nak bayar duit dulu boleh, nak bayar duit kerja pun boleh. Beli perak dengan beras ataupun beras dengan perak, beli emas dengan beras, beli emas beli emas dengan beras ataupun beli beras dengan emas, tak apa. Hak mana nak tangguh dulu pun tak apa, nak bayar tunai pun tak apa, ada kelonggaran. Tapi hak ada restriction ataupun hak ketat sikitnya ialah boleh kita beli emas dengan emas dengan perak ataupun emas dengan duit kertas. Jadi ada juga orang salah faham, orang kata hadis tu sebut emas dengan emas, hadis tu sebut perak dengan perak. Hak lain ni emas dengan duit kertas. Ada orang salah faham, dia kata tak apa, sebabnya duit kertas ni bukan sama dengan emas. Dia kata macam-macam lah. Dia kata duit kertas ni, dia kata kalau duit kertas kita koyak tak laku dah, emas laku lagi. Memanglah tak sama. Sama kita kias orang isak dadah dengan minum arak. Tak. Minum arak, minum dadah, mana ada orang minum dadah, orang cocok. Tapi sama-sama mabuk, sama-sama haram. Sebab ilah dia sama. Ilah dia apa dia? Memabukkan. Rasulullah kata kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap benda yang memabukkan adalah khamar. Setiap khamar adalah haram. Jadi samalah juga, bukan kita nak kias nak banding duit kertas tu dengan emas. Emas ada nilai intrinsic value, ada nilai pada zat dia. Duit kertas memang tak ada nilai, tapi dia diperlakukan dengan nilai. Diberi legal tender ataupun diberi nilai oleh pihak berkuasa dan boleh diperlakukan dengan sah. Dan pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah dia cadang nak guna kulit binatang sebagai mata wang. Para sahabat ni, tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat ni lebih faham Islam daripada kita semua. Tak payahlah kita nak syok, nak rasa kita ni hebat. Para sahabat ni hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih memahami Islam lebih daripada kita. Mereka hidup dengan Rasulullah. Rasulullah tegur mereka, ajar mereka serba-serbi. Mereka bertuah, semaya pun Rasulullah ajar. Semaya tak betul, ambil semaya air semaya tak rata pun Rasulullah tegur. Hadis al-musik solat tahu tu tak? Dia semaya, Rasulullah kata mu tak semaya lagu ni. Daripada ambil semaya lagi Rasulullah ajar sosok. Sama lah juga dalam transaksi, dalam bermuamalat Rasulullah ajar. Jadi para sahabat lebih memahami. Jadi Sayyidina Umar nak ayatnya, tak semestinya duit kita terhad pada emas dan perak saja. Apa-apa barang yang digunakan, apa-apa alat yang digunakan sebagai alat tukar, maka dia mengambil hukum sebagai duit. Pernah orang Yahudi Madinah, pemilik perigi nama Bi'ru Rumah di Madinah, ada satu sekarang ni tuan-tuan boleh pergi, dipanggil Bi'ru Uthman sekarang ni, dekat dengan perkampungan Bani Sulaim. Amba belajar di Madinah dulu, pernah memang biasa pergilah dekat dengan Masjid Kiblatin. Kalau tuan-tuan pergi wak murah, wak haji pun dekat Masjid Kiblatin, kadang-kadang ada singgah dekat orang. Kalau ni ada orang jual buah tamar tu dalam kebun kurma, tak jauh daripada itu ada perigi Sayyidina Uthman, Bi'ru Rumah. Jadi zaman dahulu
Para sahabat mengadu, pekan-pekan Bani Sulaim, mereka mengadu kepada Rasulullah. Tak ada air, tak cukup air. Jadi mereka kata nak minum air kena beli dengan Yahudi tadi. Yahudi jual air dia tu jual dengan apa? Jual dengan buah tamar. Maknanya buah tamar pun boleh digunakan sebagai duit. Samalah juga dulu berah. Orang kita dulu kata, orang Melayu kata pepatah Melayu, kalau ada padi semua jadi. Sebab padi boleh digunakan sebagai duit. Sebab dia dianggap benda keperluan asasi. Jadi maknanya tak terhad kepada emas dan perak saja, duit. Benda lain pun boleh digunakan sebagai alat tukar. Jadi mereka mengadu, mereka nak beli air kena jual, kena beli air itu dengan buah tamar. Amun ayatnya poin di sini ialah alat tukar tidak semestinya terhad kepada emas dan perak. Jadi konteks pada masa sekarang ini kita guna duit kertas. Maka duit kertas adalah alat tukar, dia mengambil hukum sebagai al-thaman. Cerita Sayyidina Uthman tadi, kita sebut dah cerita tadi, kena sudah cerita dia. Rasulullah kata siapa dia sanggup membeli telaga tersebut, menyelesaikan masalah perkampungan Bani Sulaim tadi, orang kampung Bani Sulaim. Lalu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menawarkan khidmat dia. Di antara sahabat-sahabat yang berjaya, sahabat yang merupakan peniaga-peniaga yang berjaya, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan lain-lain lagi lah. Tapi Sayyidina Uthman dia beli, dia berunding dengan Yahudi. Dia kata aku belilah bagimu ni. Yahudi kata tak saya jual. Sayyidina Uthman kata gini, mau jual separuh. Tak saya jual semua, jual separuh. Dia kata mana boleh nak belah dua telaga. Uthman kata gini, kita bagi dua, hari ni gila aku, esok gila kamu. Dia kata malak juga, dia jual separuh kepada Sayyidina Uthman. Jual lah. Jadi Sayyidina Uthman pada gila hari dia isytihar, siapa nak ambil air free mari ambil. Dia wakaf telaga. Ni juga menarik. Dia wakaf telaga tu, siapa dia nak air free mari ambil. Katakan hari ni hari Khamis tak? Hari Khamis gila Sayyidina Uthman. Dia kata siapa nak ambil air free mari ambil. Esok gila Yahudi, esok kena bayar. Jadi hari Sayyidina Uthman tu ramai lah mari ambil sebab free. Esok kena bayar, orang tak mari. Jadi Yahudi tu kata tak ada nego lagu ni, tak ada orang beli dah hari aku. Aku jual kamu belaka lah. Akhir sekali dia jual belaka kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Cerita itu di record, mana dia sebut dalam kitab-kitab fiqh. Dan kalau kita pergi ke Madinah boleh tengok sampai sekarang ni masih ada lagi perigi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Amat menarik. Cuma amat nak kaitkan di sini ialah bagaimana duit itu tidak semestinya emas dan perak, tidak terhad. Tapi pada masa dahulu, zaman dahulu, emas digunakan secara meluah. Sampai zaman penjajah pun sebut tadi, masih guna emas. Sebab itulah Imam Syafi'i kata athman kulli syai'. Pada masa dia tu emas tu dianggap sebagai pengukur nilai ataupun dianggap sebagai thaman kepada semua benda. Jadi kita nak tahu hak ni lebih mahal daripada hak ni, kita nak tahu lagu mana. Hak ni kita kata hak ni 2 riyal, hak ni RM1 ataupun hak ni RM1, hak ni RM3. Jadi kita ukur dengan apa? Ukur dengan riyal tu lah. Riyal tu apa? Duit lah, mata wang lah. Jadi dulu kita kata nak ukurnya ialah dengan katakan berapa gram mah. Jadi 1 dinar itu adalah 4.25 gram. Bahkan orang Mekah ni terkenal, Rasulullah kata al-waznu waznu ahli Makkah. Timbangan adalah timbangan ahli Mekah. Wal kailu ahli Madinah, dan sukatan adalah sukatan orang Madinah. Orang Madinah terkenal sa', cupak, gantang orang Madinah. Tapi orang Mekah terkenal dengan wazan, dengan timbangan. Sebab itulah Abdurrahman bin Auf selepas berhijrah ke Madinah, dia Rasulullah mempersahabatkan orang Mekah dengan antara Muhajirin dan Ansar. Tapi orang Muhajirin, orang Mekah walaupun tinggal harta mereka, mereka tidak tamak, mereka tak pandai nak kerja di kebun tamak. Jadi mereka adalah ahli perniagaan. Jadi seperti Abdurrahman bin Auf, dia kata duluni ila suq, mana dia pasar kamu, dia masuk ke pasar dan dia berniaga, dia dapat untung. Ada orang rekod-rekod cerita macam-macam lah, buat bisnes bubuh nama Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau tengok structure dia tu jauh tak sama dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi jangan kita mudah guna nama sahabat. Kita kena kaji betul-betul dia buat macam mana. Kalau kita buat, sebab Abdurrahman bin Auf ni pernah satu ketika Sayyidina Uthman diagihkan harta Abdurrahman bin Auf. Dia kata aku yakin pada Abdurrahman bin Auf tidak ada harta dia yang haram, semuanya adalah halal. Kalau kita nak buat skim pun tak payahlah kita guna mana-mana nama sahabat. Tak bolehlah kita, tak perlulah kita guna nama-nama yang islamik. Nak tarik perhatian orang, kita kata si fulan ataupun sahabat ni buat bisnes ni, kita kena kaji betul-betul dia buat lagu mana. Jangan mudah kita kata ni kita brand nama dia, kita tengok-tengok kita buat skim tu bagi pulangan yang fix, yang tetap, dia mengambil hukum sebagai
interest bearing loan ataupun pinjaman berfaedah. Jadi pinjaman berfaedah, na'udzubillah, para sahabat tak buat pun pinjaman berfaedah. Mereka buat betul-betul bisnes, real bisnes. Jadi Abdul Rahman bin Auf, dia mari jumpa Rasulullah, dia kata dia dah kahwin. Rasulullah terkejut, kamu kahwin dengan apa? Dia kata biqadri nawati minaz zahab. Nawat tu adalah sebesar biji kurma. Maknanya dia ada sukatan. Ada kalanya kita jumpa perkataan biqadri sya'irah minaz zahab. Sya'irah ni sekadar rambut. Maknanya nilai sukatan, ukuran emas yang digunakan berdasarkan ahli Mekah pada waktu dahulu, mereka ada syairah, mereka ada nawat. Orang Kelantan dulu ada seria berat. Contohnya seria berat tu adalah istilah yang digunakan. Jadi orang Mekah guna, dan tak semestinya dalam bentuk minted coin ataupun dalam bentuk dinar yang diprinted. Hak tu sebenarnya dia berdasarkan pada wazan. Jadi kalau kita nak nego sekali pun tak ada masalah nak nego, tapi janganlah kita kata kena beli hak ni. Sebab kena ikut sunnah betul-betulnya. Tak semestinya ada. Hak Rasulullah tak ada cok pun. Cok Muhammad Rasulullah tak ada. Zaman Sayyidina Umar baru dia perkenalkan official currency ataupun duit rasmi, duit emas rasmi kepada negara Islam. Jadi pada asasnya ia berdasarkan kepada berat dia tu. Wazan dia, berat dia. Sebab itulah kalau kita dengar cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayah dia marah, dia nego, dia kata habis mu ni dia tolong Muhammad, habis dah pitih harta kita. Jadi Abu Bakar pun mari logam-logam nasi pendek bagi ke ayah dia. Ayah dia buta. Ayah dia pergi tu, ayah dia kata oh banyak lagi. Banyak lagi sebab ayah dia tak tahu. Sebab logam tu tak semestinya dalam bentuk coin. Logam bentuk macam mana tu, mah, perak, fiddah ataupun mah, maknanya dalam bentuk logam, dia berdasarkan kepada berat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam masalah ni kita kena faham, kita kena hayati betul-betul. Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah pihak kadang-kadang terlampau hulu, terlampau lebih-lebih sangat. Kita kata nak kembali kepada dinar Islam. Tidak menjadi masalah, tapi kita kena ingat bahawa bukan itu yang disuruh. Rasulullah kata mu wajib tak ada. Amu tak jumpa dalil dalam Quran ke, dalam Quran sebut memang sebut orang simpan emas, orang simpan perak. Tapi tidak ada ayat suruh ataupun amal kata wajib kena pakai emas saja sebagai mata wang, tak ada. Bahkan mata wang emas sudah digunakan. Mata wang dirham itu adalah guna orang Farsi. Mata dinar adalah yang digunakan oleh Rom. Sampai sekarang pun Yugoslavia, walaupun bukan negara Islam, Alexander the Great, kawasan Yugoslavia dulu 3000 tahun dahulu mereka dah guna emas dan mereka menggunakan perkataan dinar. Jadi kita kena faham dalam konteks ini bahawa tidak semestinya. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang lebih faham Islam, dia kata kalau boleh dia nak buat mata wang dengan kulit uta. Para sahabat kata tak ada habis uta. Umar kalau kita nak buat dengan kulit uta kan ada uta habis. Jadi ada sahabat yang tidak setuju. Dan Imam Malik kata kalaulah orang guna kulit uta sebagai mata wang, nak ayatnya dia juga faham, maknanya Imam Malik juga tidak mensyaratkan bahawa duit itu mestilah emas baru sah duit. Tak, benda lain pun boleh jadi duit. Jadi Imam Malik kata kalau orang guna kulit uta, lawit takhazan nasu juludan minal ibil, kalau orang guna kulit uta faja'aluha sikatan, mereka buat untuk yatadawaluna biha, mereka buat sebagai mata wang. Lakarihtu an yuba'a biha al-dhahabu nadhiratan, aku tak setuju sekiranya digunakan kulit uta untuk membeli emas dengan cara bertangguh, sebab dia sudah mengambil hukum mata wang. Sebab dia sudah menjadi sama, tukar illah yang sama. Jadi kita kena faham dalam konteks ni, illah dia tuan-tuan dan puan-puan, illah dia adalah saman. Baru-baru ni kita berpeluang, ada di antara ulama besar pakar fiqh mazhab Syafi'i, Syekh Ali Muhyiddin Qurahdari datang ke Malaysia. Hamba berpeluang dan hamba rekod soal dia tentang tentang illah saman tadi. Adakah duit kertas mengambil illah yang sama ataupun tidak, walaupun sudah diputuskan dalam majma' fiqhi, tapi ada orang kita kata ini bukan mazhab Syafi'i. Jadi pakar mazhab Syafi'i dia tahqiq kitab Imam Buaiti, anak murid Imam Syafi'i. Dia tahqiq juga kitab Al-Wasi Imam Ghazali. Ditulis dia karya buku lebih pada 35 buah putih buku, dan dia adalah di antara ulama mazhab Syafi'i yang terkenal, berasal daripada Kurdistan. Dia sekarang ni berpangkalan, dia sosial kepada kesatuan ulama dunia. Jadi dia kata memang duit kertas sekarang ni, dia ambil pendapat Imam Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i kata athman kullu syai' ataupun mutlak athman pada zaman dahulu adalah emas. Zaman ni mutlak athman adalah duit kertas. Lah ni siapa satu perikat kalau kita kata emas tu adalah duit, orang tak percaya.
Sebab orang nak duit lagi, orang nak duit kertas lagi daripada emas. Amba ada buat kajian sikit, rupa-rupanya orang Melayu di pasar emas ni sebenarnya orang Melayu lebih minat. Orang Cina jual emas ya. Orang Cina tak beli emas untuk simpan dia. Orang Cina simpan duit. Orang Cina simpan sehar. Jadi nak royaknya konteks lah ni sudah berubah waktu lah ni. Kita bayar bil telefon pun bukan bayar dengan emas. Kita beli tiket pun kita guna apa ni online, kena wire money je. Kita boleh transfer penggunaan sekarang ni. Maknanya tidak semestinya dengan duit kertas. Maknanya dengan cara wire money pun kita boleh guna duit untuk boleh jadikan dia sebagai duit untuk membayar membayar ataupun beli ataupun melakukan transaksi. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks hari ini duit kertas ataupun selain pada emas itu sudah mengambil hukum sebagai saman, maka dia adalah dianggap sebagai ribawi. Jadi apabila dia dianggap sebagai ribawi, dia adalah item riba yang boleh berlaku padanya riba. Sebagaimana boleh berlaku pada emas dan perak, tak boleh jual beli secara bertangguh. Sebab apa? Sebab berlaku riba. Jadi samalah juga tukar duit dengan duit tak boleh secara bertangguh. Duit dengan duit kena secara tunai. Jadi kita nak tukar duit online pun, kalaulah boleh transfer ke dalam akaun kita boleh telefon kepada bank kita. Kalau kita ada foreign account, kalau bank boleh transfer, ada ulama membenarkan fatwa yang membenarkan sekiranya boleh dia buat sebagai, dia panggil constructive possession, boleh kita transfer dan kita boleh tasarruf, kita boleh guna duit tersebut, boleh buat debit and credit. Tapi kalau tak boleh buat debit and credit, kalau kita nak beli emas online sebagai contoh, tak boleh. Sebab mana boleh kita nak ambil emas dekat ATM, tak boleh. Tapi kita boleh ambil duit kita dekat ATM, mana-mana ATM boleh ambil. Tapi emas tak boleh ambil mana-mana. Kalau kita beli emas online, memang dia bermasalah. Itu di antara perkara yang kita kena faham. Dan kita kena faham juga kenapa isu besar dalam masalah forex. Di antara yang menjadi isu besar ialah bagaimana boleh berlaku qobat. Kita beli duit melalui perniagaan forex dan online forex, kita buat sendiri, jual beli. Berlaku qobat sebab syarat Rasulullah kata hendaklah tukar duit dengan duit, hendaklah yadan biyadin. Tak boleh yadan biyadin ni, sebab itulah ada pendapat ulama kata konstruktif pun tak apa dah. Dalam sistem dah masuk, dah transfer debit dan credit account, dah okey dah. Cuma betul ke tak berlaku? Hal tu kena pastikan juga. Takut tak berlaku betul-betul debit and credit. Kita kata debit and credit dah, tapi tak boleh waktu baik duit. Hal tu menjadi isu. Jadi kena betul-betul berlaku qobat ataupun taqabud tadi. Cuma dalam konteks forex dah ada garis panduan ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan tidak membenarkan forex online sebab ada lagi isu lain. Isu leverage, boleh hutang duit kita tak 1,000 ya, boleh nego sampai 50,000. Lepas tu kena disyaratkan kena nego dengan dia. Lepas tu ada overnight cah pula interest kalau kita tak bagi balik duit, tak zero right account. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi berkenaan dengan masalah kita kembali kepada isu saman tadi. Sekarang ni ada beberapa isu yang besar, iaitu boleh ke tidak beli emas tangguh. Ada skim perniagaan ni, ETA dia buat macam kapal terbang, estimated time of arrival, macam kapal terbang. Dia kata dijangkau sampai, sebab ramai kadang-kadang yang terlibat tu, minta maaf lah, kadang-kadang tak pilot, orang pilih banyak. Kadang-kadang memang mereka beli emas luar negara juga. Sini setengah tu mereka guna istilah tersebut, nak ceritanya emas tak ada lagi tapi duit ambil dah. Jadi bukan beli emas tangguh secara ansuran ni, pitih ambil dah. Jadi pitih ambil dah. Biasanya kalau kita beli barang yang sebenar, kita ada duit, kita beli, kita nak ambil barang cepat dah. Tak okey kita nak tunggu sampai ke minggu depan dah. Nak tengok tak puas hati. Beli kereta pun nak cepat. Kalau kita beli kereta, beli emas pun kita nak tengok supaya boleh dengan cepat. Ni tak tangguh. Seminggu, 2 minggu tangguh. Jadi hak ni yang menjadi masalah, berlaku riba. Jadi jual beli emas secara salam diputuskan oleh majlis-majlis fatwa, oleh majma' fiqhi, tak boleh, emas tak boleh sebab dia illah yang sama. Jadi illah yang sama tak boleh, sebab emas dengan emas sebab sama-sama mata wang ataupun saman, tak boleh dijual beli secara bertangguh. Jadi penangguhan tu dua cara. Penangguhan berlaku serah emas kemudian ataupun serah duit kemudian. Kedua-dua cara tidak dibenarkan. Jadi amo sebut emas ni, kita kena faham emas betul lah. Pam suih ke, emas jokong ke, emas betul. Ada pun barang kemas, barang kemas ada khilaf lah. Barang kemas rutin, bukan orang jatuh haram pakai barang kemas. Haramun lidhukuri ummati wa halalun linisa'iha. Rasulullah kata barang kemas
dan sutera diharamkan kepada orang lelaki daripada umatku dan dihalalkan kepada orang wanita. Jadi tak boleh kalau kita beli untuk macam beli barang jam mah ke orang jatuh, tak boleh. Daripada awal lagi tak boleh. Sebab tujuan dia adalah haram. Jadi tujuan dia adalah haram, kita beli pun untuk benda haram, maka ia adalah haram. Jadi kalau kita beli barang kemah untuk orang perempuan, ada pendapat seperti pendapat Syekh Islam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan ulama semasa seperti Syekh Qardawi, dan juga garis panduan pembelian emah yang dikeluarkan oleh Hakim dikecualikan. Kalau barang kemah yang betul-betul barang kemah yang digunakan oleh wanita, boleh kita beli secara ansuran. Tetapi kita kena faham dalam konteks ini itu adalah ada pendapat itu adalah masalah khilafiyah, dan ada pendapat, ada pun jumhur ulama masih menganggap walaupun barang kemah ia dianggap sebagai mata wang, tak boleh beli secara bertangguh. Sebab itulah Syekh Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim, dia kata, dia sebut sebab apa boleh beli barang kemah secara bertangguh, sebab dia kata dia sudah berubah, dia bukan lagi bersifat sebagai mata wang, does not behave as currency anymore. Maknanya dia tu behave, dia jadi perangai benda lain dah, dia jadi perangai barang kemah dah. Orang beli tu sebab ukiran dia. Dia ada added value dah. Dia ada ukiran dia. Lepas tu orang guna tu bukan guna untuk sebagai mata wang. Jadi dia kata dia sudah berubah. Ilah dia sudah berubah, sebab itulah tidak wajib zakat. Jadi awal-awal dulu hamba sebut wajib zakat, perkara benda yang wajib zakat 4 perkara. Yang pertamanya adalah duit. Tapi sedihnya kadang-kadang setengah di antara kita ni sampai satu perikat dia kata duit kertas ni tak wajib zakat. Kalau kata duit kertas tak wajib zakat zaman lalu ni kat tuan-tuan, tak ada zakat lah. Bahaya, pemikiran yang sangat bahaya, boleh merosakkan syariah. Dia kata tak wajib zakat, simpan duit 100,000 duit kertas tak wajib zakat. Ini adalah pemikiran yang sangat celaru, sangat pening. Mana jauh kita kena dengar pendapat ulama-ulama yang muntabar yang mengatakan bahawa duit kertas lah ni dia adalah mengambil hukum seperti dengan emas, dia adalah mata wang yang sah, wajib padanya zakat, berlaku padanya riba. Berlaku padanya riba, boleh dijadikan ra'sul mal untuk mudharabah, modal mudharabah, modal bai'us salam, boleh dijadikan modal bai'us salam, boleh bayar zakat dengannya. Sebab kalau dia bukan mata wang, tak wajib zakat yang pertama. Lepas tu nak bayar zakat sah ke tak kalau dia bukan mata wang? Bayar kertas, bayar surat khabar, mana sah? Kita kena bayar dengan mata wang. Jadi kita kena faham dalam masalah ini biar jelas. Duit kertas ni adalah mengambil hukum mata wang, disama dengan dahulunya peranan yang dimainkan oleh emas, dan emas sampai law ni pun masih dianggap sebagai mata wang. Sebab apa? Sebab dalil yang jelas daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Walaupun ada di kalangan pandangan ulama dan masyarakat nasional Indonesia, dia kata boleh beli emas bertangguh, dia kata beli emas secara ansuran, sebab dia kata law ni emas dah jadi macam komoditi dah, bukan jadi duit dah, dia kata. Dia terbalik. Orang ni terbalik. Hak Indonesia ni terbalik, dia kata duit ni adalah duit sebenar, emas bukan duit dah. Hak di Malaysia ni hak pengajar-pengajar cepat kaya ataupun setengah-setengah ustaz yang terlibat terbalik. Dia kata duit ni bukan duit. Duit kertas ni bukan duit. Ini semua alat Yahudi, rekod Yahudi, bukan duit. Tak pasal-pasal duk salah ke Saudi, duk salah ke macam-macam lagi lah, sebab intirah duit kertas. Tu isu yang tidak ada kena-mengena, tidak ada kaitan dengan kaedah usul fiqh pun. Sebab ulama yang mentabak menganggap bahawa ia mengambil hukum walaupun bukan dengan duit kertas, gapo-gapo pun digunakan sebagai mata wang, dia adalah mata wang. Dia mengambil hukum mata wang. Bukan dikaitkan, tak ada kaitan dengan ada standar remah. Amba tanya diri kurang dari, boleh tengok dalam website amba rakam video amba tanya dia. Dan Syekh Mustafa Bura, pengarang kitab Fiqh Manhaji, amba SMS tanya sahabat amba Dr. Said Al-Mujahid dekat Syria, dia hantar SMS jawab daripada pengarang kitab Fiqh Manhaji sendiri tak boleh beli emas secara bertangguh. Dia pengarang kitab fiqh mazhab Syafi'i yang terkenal, hak masih ada lah ni lah yang terbaru, maknanya untuk zaman lah ni Fiqh Manhaji memang diiktiraf seluruh dunia. Pengarang kitab tu sendiri kata, dia SMS amal letak dalam website tu, dia kata Dr. Azman.net, boleh tengoklah, dia kata tak boleh. Dan duit walaupun tak ada sandaran mah dalam ni, dia mengambil hukum sama dengan hukum mah dan perak, iaitu ia dianggap sebagai as-saman. Di Indonesia terbalik, dia kata mah tak jadi duit dah malam ni, jadi mah boleh beli mah secara bertangguh. Jadi di Indonesia, dan mereka kata dan fatwa ini pula mereka kata bergantung kepada
kajian seterusnya. Jadi setakat ni mereka membenarkan. Jadi fatwa mereka itu adalah berbeza dengan fatwa-fatwa seluruh dunia lah. Majlis-majlis fatwa seluruh dunia menganggap bahawa ia tidak boleh. Tapi ada yang kata jadi fatwa terpelik. Cuma fatwa di Indonesia tu untuk beli bertangguh. Hak Malaysia ni boleh dua-dua. Hak setengah, maknanya mereka lawan fatwa ataupun garis panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM. Mereka kata boleh boleh beli emas cara salam. ETA tu cara salam lah. Bagi duit dulu, ambil emas kemudian. Mana boleh. Dia adalah riba sebab penangguhan tu tak boleh tangguh. Sama dengan kita tukar duit ringgit dengan dolar, tak boleh tangguh. Duit dengan emas tak boleh tangguh. Ia berlaku riba, sama ada penangguhan pada serahan emas ataupun penangguhan pada bayaran. Jadi kalau kita nak kata, kalau nak jawab kepada hak ulama Indonesia tu, bukan semua ulama Indonesia sebenarnya. Dewan Syariah tu kebetulan hak orang ada dalam Dewan Syariah Nasional lah, berapa orang lah dalam Dewan Syariah Nasional. Jadi mereka kata setakat ni jadi mereka kata mereka berpendapat demikian sebab mereka ambil pendapat Ibn Taymiyah. Mereka kata bukan lagi bukan lagi asaman. Tapi kita kena faham dalam masalah ni tuan-tuan dan puan-puan, sebab ada dalil yang sahih. Kita tak boleh nak tolak dalil itu hadis yang sahih, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu yang keduanya, negara-negara besar Allah ni pun simpan emas sebagai reserve. China, India, negara Amerika sendiri pakat simpan duit, pakat simpan emas. Sebab emas adalah ada intrinsic value dia. Jadi nak dan so lagi tempat-tempat negara pergi macam di Syria, mereka jual barang ko, mereka perga dalam emas. Di Kemboja pun mereka jual tanah perga dalam emas. Perga berapa kilogram emas. Senang masa nak bayar nanti bayar dalam emas. Sebab duit jatuh. Inflasi. Jadi tidak menjadi masalah. Maknanya masih lagi menjadi pengukur. Emas tu masih lagi jadi pengukur. Jauh dengan perak. Perak jauh jatuh harga, tapi emas masih lagi jadi pengukur. Apa nak ceritanya ialah sebab itulah hikmat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa tak boleh ditukar dengan bertangguh. Emas ni tak boleh ditukar dengan bertangguh, tak boleh dijual beli dengan cara bertangguh. Sebabnya berlaku riba. Sebabnya dia adalah mata wang. Jadi mata wang itu adalah keperluan asasi manusia. Sebab dengan mata wang tu boleh memenuhi hajat kita yang bermacam-macam. Boleh beli barang, boleh bayar hutang, boleh bayar bil, boleh lah ni macam-macam. Mana keperluan memang kena ada duit nak isi minyak. Jadi kalau amba beli komputer ni lambat bayar, lambat atas pun tak apa, sebab amba nak guna komputer tu untuk akhir amba lah. Tapi maknanya untuk buat makan nasi tak payah guna komputer. Makan nasi kita kena makan nasi, bukan makan komputer. Tapi duit sendiri dia sendiri tak boleh jadi nasi, tapi dia boleh ditukar menjadi nasi. Dibincang panjang lebar. Imam Ghazali pun bincang lebih pada pakar ekonomi. Mereka bincang peranan, dan orang ekonomi pun ambil daripada pendapat yang sama. Peranan mata wang sebagai pengukur nilai, sebagai alat simpan kekayaan, sebagai medium of exchange, alat tukar. Jadi mereka dah bincang dengan panjang lebar peranan ataupun maqasid, ataupun ia adalah sebagai wasilah kepada maqasid, kepada tujuan-tujuan yang lain. Dia adalah keperluan asasi sebab dia boleh memenuhi banyak keperluan manusia. Sebab itulah di antara hikmatnya tak boleh dilakukan secara bertangguh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham hikmah bukanlah illah. Kita kena ingat, hikmah bukanlah illah kepada hukum. Jadi dalam masalah ini, sebab ada dalil yang sahih yang jelas, maka kita tak boleh pertikaikan dalil yang sahih yang jelas, hadis-hadis yang sahih seperti hadis Ubadah bin As-Samit dan hadis-hadis yang lain. Sayyidina Umar sendiri pernah dalam satu ketika, dalam slide ambil ni Abang sebut, ada sahabat tukar perak dengan emas. Dia panggil saraf, tukar duit lah, duit dengan duit. Jadi zaman Rasulullah dulu, emas satu dinar tu sama dengan kadang-kadang 12 dirham, kadang-kadang 10 dirham, kadang-kadang 8 dirham. Harga turun naik. Sebab itulah apabila Abdullah bin Umar dia kata, wahai Rasulullah, aku jual unta, aku naik unta di Baqi'. Baqi' ni perkuburan Baqi' lah ni lah. Zaman dahulu tak besar lagi lah. Zaman dahulu ada tempat pasar unta di situ. Kuntu abi' al-ibil lata bil Baqi'. Kuntu abi' bid darahim wa akhuzu dananir wa abi' bid dananir wa akhuzu darahim. Jual beli secara tangguh. Aku jual unta dalam dinar, tapi masa settlement, masa bayar balik, orang bayar dalam dirham. Kadang-kadang aku perga dengan dirham, masa bayar balik, masa kawan itu nak bayar, dia bayar dalam dinar. Lagu mana ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini ayat yang tuan-tuan dan puan-puan sahabat ni syakna. Sebab tu hamba kata tadi, jangan kita sembarangan kita buat bisnes ikut suka kita, lepas tu kita kata nisbah pada sahabat. Ni model sahabat ni, ini model sahabat ni. Kita kaji betul-betul dia buat lagu mana. Jadi dia kata Rasulullah kata la ba'sa iza kana bi si'ri yaumiha. Rasulullah kata tak apa, boleh settle. Kita ambil dengan bayar, kita pegang dengan dirham, bayar dengan dengan dinar, tapi dengan pertukaran pada hari bi si'ri yaumiha, pada hari pertukaran. Settlement mana kita bayar hutang, kita berhutang dalam dolar, kita bayar dengan ringgit. Kita berhutang dalam ringgit, kita bayar dengan dolar. Tak apa, kita berhutang dengan bat. Kita nego Malaysia, kadang-kadang jual borok Malaysia. Kita pergi dalam kod nak bayar dengan ringgit. Tak apa, asalkan ikut currency rate pada hari kita buat settlement, pada hari kita bayar hutang tersebut. Jadi Rasulullah dah letak dah garis panduan, dah berlaku dah. Apa nak ceritanya ialah harga memanglah harga dia sangat sensitif. Harga emas pun sensitif turun naik, dan dahulunya harga perak juga adalah sensitif turun naik. 1 dinar boleh jadi 10 dirham, boleh jadi 8 dirham, boleh jadi 12 dirham. Jadi Rasulullah kata idza kana bi si'ri yaumiha la ba'sa idza kana bi wa laysa bainakuma syai'. Rasulullah kata kena buat full settlement. Asalkan buat full settlement, dia kata, dan tidak ada dan dia ikut pertukaran pada hari settlement, pada hari kita bayar hutang. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, ia menunjukkan kaedahnya jelas bahawa kalau dalam nak lansai hutang pun kita kena ikut rate pertukaran. Dia ada hukum yang khas, dia dipanggil sebagai as-saraf. Dipanggil ulama dahulu panggil as-saraf. Sebab itulah ada satu situasi Umar tengok sahabat tukar emas dengan perak. Dia kata ambil dulu emas, dia kata nanti mari khodam aku, mari gaji aku, dia kata aku beri kamu perak, aku ambil dulu emasmu. Umar kata jangan buat gitu, tak boleh, mu buat riba, dia kata. Ni riba ni, mu kena ada dulu, dia kata, duit mu kena ada dah, mu nak tukar tu. Tak apa, kita buat arrangement. Kita kata marilah berapa harga dolar. Dia kata $1 3 riyal. Tak apa. Tak apa, okeylah aku pergi kat kamu, masa aku pergi aku bawa ringgit, mu $1. Tak apa lagi tu. Dalam konteks law ni dia panggil lock-in harga. Jadi lock-in harga ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia tidak mengikat, tidak menjadi masalah. Kita kata berapa harga nak jual, dia kata harga 1 gram 120. Okeylah aku mari esok. Dia tak waktu bit lagi duit. Tapi masalah law ni, dia lock-in, dia ambil dah duit. Lock-in lah, nama lock-in. Dia belok harga, tapi duit ambil dah. Mah dia kata akadnya seminggu lagi. Tu tak boleh. Jadi ni antara yang berlaku. Kemudian aku nak sebut sikit sebanyak tentang skim-skim cepat kaya. Lepas tu kita buka soal jawab. Skim-skim yang berlaku lah ni, sebelum daripada ni bukan saja mah. Macam-macam projek orang buat memberi pulangan yang tetap. Pero cacing, pero ikan keli, pero lembu, macam-macam. Bagi pulangan yang tetap yang sungguh tinggi. 8%, 10% sebulan. Letak 10,000 dapat 1,000 sebulan. Dia kata kalau tu letak 10,000, kalau letak 100,000 dapat 10,000, tak payah buat gapo, goyang kaki. 10,000 sebulan. Siapa nak wi? Lepas tu adalah siapa kau orang jual lembu, jual kebun getah. Nak dapat 10,000 sebulan. Orang kita ni ramai minat yang benda mudah lah gitu. Mudah cari kau orang dan mudah tarik dia tak fikir dah hal-hal riba, tak fikir dah. Siapa dia nak wi? Jadi ramai terkena. Jadi dulu macam-macam nego lah ni emas. Nego emas pun lah ni kau pandai buat skim cepat kaya. Kadang-kadang dia kata kita bukan melabur, kita jual beli. Macam-macam cara dia buat. Kadang-kadang tadilah antara paling sohonya dia ambil dulu pitih. Jadi boleh harga yang murah. Dia kata sepatut harga pasarnya 150. Jadi sebab dia mau bayar duit dulu kawan, jadi kita beli harga 110 ya. 110. Lepas tu dia kata apabila boleh emas, hamba beli balik pula dengan demo dengan harga 150. Kita dengar tu mecak tak? Kita mecak. Kita beli pitih lah ni, kita beli dengan dia emas 120. 100 riyal segram, dia nak beli 160. Dia kata bayar tu segram kali 10 gram. Kita dengar tu mecak. Jadi setengah tu tak apa, minat. Dia kata sebab jual beli. Jual beli ni pun tuan-tuan ada masalah. Yang pertama, isu jual beli emas bertangguh dah riba dah. Yang keduanya, dia janji nak beli balik. Dia jadi bai'inah. Bai'inah ini adalah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza raditum bil inah wa atba'tum aznab al baqar fantazir as-sa'ah. Murada, apabila murada dengan inah, inah adalah hilah. Seolah-olah wi pinjam hamba duit, wi pinjam hamba duit katakan 10,000. Kita nak beli 1 gram emas, kita kata 10,000, wi pinjam kamu, hamba bayar balik 15,000. Gitulah seumpama. Sebab dia boleh restock, tak payah stok, saya ambil emas pertama, ambil pulangan je 5,000. Ni lagilah banyak hilah
yang melibatkan apa ni, hukum hakam. Yang pertamanya tak dibeli mah bertangguh masalah dah. Yang keduanya, apabila janji beli balik tu dia mengikat, dia akan beli balik dengan harga yang lebih tinggi. Ada undertaking, ada surat. Dia kata ada surat berjanji, surat berjanji apa tak semestinya apabila ada surat berjanji jadi halal tu ada apa-apa. Kita beli arak, orang tinggal nama ekor ada surat, ada resit tinggal nama ekor. Orang beli arak pada resit. Dia kata ada akad juga. Tak semestinya. Kita kena tengok lagi syarat-syarat lain yang membolehkan sesuatu kontrak ataupun akad itu sah ataupun tidak. Jadi kita kena faham biar jelas. Dia kata ada akad ni, iyalah ada akad, tak semestinya barang yang dibeli itu sah. Apabila barang yang dibeli itu tak sah, maka maka hukum jual beli itu adalah batil. Mana-mana income, mana-mana perolehan daripadanya, proceed ataupun perolehan daripada jual beli itu adalah batil dan tidak boleh diiktiraf. Kemudian ada juga yang buat cara macam-macam cara lah. Ada yang buat cara, dia kata macam ni, kita markup harga. Kita markup harga sebenar mah katakan sekilo mah 150,000. Tapi kita markup, kita letak 200,000. Lepas tu boleh-boleh kita bagi hibah. Hak ni pun kalau orang cerdik dia kata beli buat apa, kalau 150 kali 200,000, orang lain jual 100,000, 150,000, buat apa kita beli dengan dia? Ramai juga orang beli sebab orang nak ke hibah tu dapat boleh-boleh dapat 2,000 boleh-boleh. Ramai dia kata dapat cari mana 2,000, padahal dia kalau dia fikir dia beli mah kat kedai lain 150,000 ya. Dia tak fikir kalau nak jual balik pula orang tak beli dengan 150,000 discount, orang akan beli dengan harga lebih murah. Tapi kerana skim cepat kaya tadi menarik, orang kecek dapat 2,000 sebulan. Kalau letak 100,000, kalau beli sekilo, kalau beli 2 kilo, pandai letak hibah. Lepas tu keluarlah banyaklah apa ni pengajar tu hak kena rate dah ke bank negara pun ada. Jadi apabila mereka ditanya, mereka kata ia adalah hibah. Jadi hibah sebenarnya memang adalah halal. Orang beli barang kita bagi hibah, kita bagi pen, bagi hadiah. Orang beli barang kita bagi hadiah TV, beli kereta bagi hadiah TV, tidak menjadi masalah. Tapi apabila hibah itu terlalu banyak, sehingga dia tak masuk akal, sehingga ia adalah cara untuk menarik orang lain, ada lagi bukan sakat dia bagi hibah saja. Dia kata hibah ni hanya 6 bulan. Kalau nak boleh hibah lagi kena mak mari mah lama tu tukar dengan mah baru. Hak ni lah hak hadis sebut awal-awal tadi az-zahab bi zahab. Kita sebut hadis tu orang mula-mula orang kata buat gapo lah, apa Rasulullah sebut tukar mah dengan mah kena sama kena sekilo pada sekilo, apa maknanya? Tak ada orang buat. Memang Rasulullah kata bukan kata wajib buat gitu. Kalau nak tukar juga emas dengan emas, kalau nak tukar juga emas dengan emas, kena pada 2 syarat. Kena pada nilai yang sama, nilai yang sama. Yang keduanya kena segera, kena ni cara tunai. Tapi hak berlaku dalam setengah-setengah skim tu, dia kata mari mah lama tukar dengan mah baru. Sekilo hak lama tukar dengan sekilo hak baru, kena bayar nyucu, kena bayar difference of the price. Dia kata harga dulu lagu lain, harga ni lagu lain. Hak ni riba tuan-tuan. Sebab Rasulullah kata kena tukar, sebab emas tak karat tuan-tuan. Beratus tahun pun dia tak karat. Ini antara kelebihan dia tak karat. Jadi kita tukar emas dengan emas, Rasulullah kata kalau nak tukar emas dengan emas kena pada nilai yang sama, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau lebih berlaku riba. Jadi tak boleh. Jadi hak berlaku dari setengah-setengah skim tu, mari emas lama tukar dengan baru, ada nyucur. Nyucur itulah yang menjadi riba. Jadi kita kena faham sebab apa kecek bab mah ni. Jadi kita kena faham dalam konteks ni banyak cara, banyak muslihat, banyak cara teknik yang dibuat untuk mengelirukan, untuk menjanjikan pulangan yang tetap. Ada bentuk dari hibah. Jadi hibah pada hukum asalnya boleh, tapi apabila dia ada unsur penipuan, skim cepat kaya, maka ia juga menjadi haram. Kadang-kadang jual basikal harga 300, jual dengan harga 13,000. Jual harga 13,000 dapat hadiah emas. Dapat hadiah emas. Orang negara basikal tak buat emas, tak bagi hadiah emas. Orang negara basikal sebenar beli kereta BMW, dapat kereta BMW, dapat emas pula sekilo. Masuk akal ke tak? Orang tak negara kereta BMW pun tak bagi emas gitu. Pelik. Maknanya syarikat BMW pun tak bagilah gitu. Ni kita boleh buat. Jadi ada juga orang minat. Belilah dia. Dia kata tak ada emas, tak apa, beli emas dengan dia. Ni lagi masalah. Beli emas dengan dia, lepas tu dengan syarat kena beli kereta pula. Jadi bermasalah. Ataupun beli emas dengan dia, kena bagi pinjam pula emas ke dia. Beli emas tapi dia pergi emas. Jadi apabila dia pergi tu sebenarnya kita beli dengan dia, kita bagi pinjam pula emas ke dia. Itu jadi masalah. Rasulullah melarang bai' wa salaf. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'in wa salaf. Gabungan antara salaf wa bai' ataupun bai' wa salaf, pinjaman dan jual beli. Sebab apa? Sebab kita ambil manfaat daripada pinjaman tu. Aku hutang kamu dengan syarat mu beli dengan aku.
Jadi manfaat tu mana-mana manfaat daripada pinjaman adalah riba. Aku hutang kamu dengan syarat mau belanja aku KFC, mu tak payah bayar lebih, bayar belanja KFC. Belanja KFC tu pun boleh mengambil hukum riba sebab dia manfaat kepada pemberi hutang. Dia kata tak sih KFC, mu kena beli barang dengan aku. Mu kena beli kereta dengan aku. Apabila disyaratkan pinjaman itu disyaratkan dengan apa ni, beli benda lain, maka dilarang. Awal-awal lagi Rasulullah larang. Tapi di mana kita? Kita tak perasan pun hadis tu. Ataupun setengah tu dia takwil. Dia takwil lah. Dia kata hak tak bolehnya emah dengan emah. Dia takwil, dia kata emah dengan kertas tak apa. Pandai-pandai takwil lah. Hak tak bolehnya pandai cari. Padahal terai-terai Rasulullah sebut dah gitu. Dia takwil kot lain. Lepas tu hak skim cepat kaya, hak tukar emah lama dengan emah baru tu mula-mula dapat, lepas tu ditangguh. Dia kata tak apa, dia ambil dulu wadiah. Lepas tu tangguh, lepas tu tak boleh nyango. Kalau ada emah tangan pun mah terlampau jauh apa ni daripada harga pasaran. Ada wak mah dengan sewa kereta. Sewa kereta tapi ada sewa mah. Sewa kereta tu pun bermasalah juga. Sebabnya dipinjam mah, lepas tu dia apa ni dia bagi kereta, pakai kereta. Jadi pinjam mana-mana pinjaman yang diambil manfaat daripadanya ia adalah riba. Ada yang bagi sewa mah. Sewa mah ni tuan-tuan, hukum asalnya boleh. Dalam mazhab Syafi'i pun boleh. Katakan orang Tino nak lagi apa ni, nak pakai emas boleh sewa. Tidak menjadi masalah. Tapi dengan syarat sewa tu untuk pakailah bagi kemah. Ada pun emas sendiri tu tak boleh sewa sebab duit macam duit tak boleh sewa. Kalau kita kata nak sewa duit 1,000, kita bayar 100. Sebenarnya riba lah tu. Mana boleh duit tak boleh disewa. Jadi emas sebagian mata wang tak boleh disewa, tapi barang kemah boleh disewa. Barang kemah boleh disewa. Tapi mah pam Swiss apa ni ataupun duit jokong hok ada ni sebenarnya nak buat apa? Sewa, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk jadi alat. Sebenarnya diguna dijual kat orang lain pula, Jadi apabila dijual, sewa tu sudah rosak hukum sewa. Sebab sewa tu pemilik mestilah retain ownership. Pemilik mestilah mengekalkan pemilikan dia. Dia masih lagi tuan dia. Tapi kalau kita sewa barang orang, kita jual, tak boleh dah. Apabila kita jual, dia bertukar dah menjadi kepada qard, menjadi kepada hutang. Sebab kita kena dhaman, kena ganti. Kita jual, kita kata pinjam, kita kata sewa emas demo 100 gram, amo bayar sewa sekian-sekian. Lepas tu kita ambil emas tu, kita pergi jual. Apabila kita jual, ada jadi hukum hutang dah. Apabila hutang, tak boleh kita bayar lebih ia menjadi riba. Jadi hak ni banyak orang keliru dan banyak perlu kepada penelitian. Banyak perlu kepada penelitian dan perbincangan supaya kita jelas, supaya kita tidak melakukan riba. Sebab riba ni tuan-tuan dan puan-puan bukan benda kecil. Fa'zanu bihablin minallahi wa rasulih. Seolah-olah kita isytihar perang. Ya ayyuhallazina amanu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita supaya kita meninggalkan la ta'kulu riba dha'afa mudha'afah. Dalam satu ayat, jangan makan riba kerana riba itu dia bersifat compounding. Dalam ayat lain, wazaru ma baqiya min riba, hendaklah kamu tinggal saki-baki riba. Falakum ru'usu amwalikum la tazlimun wa la tuzlamun. Kita berhentikan saja sekian sebab kaya. Kalau kita tak tahu sebelum ni, kita bertaubat, kita berhentikan saja. Ambil balik duit kita. Falakum, kita dapat modal kita, hak mana hak lebih tu kita bagi ke orang lain ataupun kita bagi balik. Kita tak sih sebab kita nak duit kita balik. Sebab apabila kita tahu falakum ru'usu amwalikum, kamu dapat balik duit kamu tidak menzalimi dan kamu tidak dizalimi. Allah sebut dah. Dan dalam ayat yang lain Allah kata yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba. Jadi hak mana buat skim-skim cepat kaya yang berteraskan riba tadi tuan, walaupun dia tak kata riba, memang dia tak isytihar riba, dia kata kita takkan nak bagi makan hak haram kat anak bini kita. Memang dah tak ada orang kata berniat nak bagi makan haram, tapi hujah itu bukan alasan. Sebab mu tahu ada hukum halal haram. Dia kata tak kita nak makan benda haram. Tu maknanya mu tahu ada hukum halal haram tu. Kalau mu sendiri tak tahu hukum halal haram, jangan memandai-mandai kata hak ni halal, hak ni boleh, tak boleh, sebab kita takut kita buat riba. Jadi bila kita takut kita buat riba, yamhaqullah, Allah membinasakan. Jadi orang banyak terlibat dengan skim-skim ni, apabila tersontuk, tak dapat dah dapat janji-janji tak boleh bagi duit pulangan keuntungan tu, maka berlakulah masalah. Hak melabur pun pusing, hak penganjur pun pusing, hak orang tengah hak je kutip pun pusing, wakalah hak kutip pun pusing, orang cari. Yamhaqullah, Allah membinasakan. Tak boleh bayar balik, janji nak bayar balik tak boleh bayar balik dah, sebab dah guna duit yang banyak, jumlah yang besar, janji nak bagi pulangan yang besar. Hak paling teruknya, hak melabur tu dia tak khabar. Kalau kita kata riba pun, dia bukan sedih sangat, dia sedih tak boleh dapat. Dia kata dulu
saya seorang melabur lah ni, saya ajak mak saya, ayah saya melabur, tengok-tengok tak dapat pulangan, sedih dia kata. Dalam Facebook dia kata sedih sangat, dia kata tak dapat yang dijanjikan. Tak dapat yang dijanjikan, walaupun maknanya dia tak fikir isu riba tu. Sepatutnya jangan fikir pulangan tu, fikir dapat balik, supaya dapat balik modal. Kita nak modal kita nak hentikan, nak selamatkan diri kita dan keluarga kita daripada riba. Jadi hamba rasa hamba tak sikit panjang sebab hamba nak bagi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengajukan soalan. Jadi hamba rasa cukuplah daripada hamba, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik daripada kelemahan hamba. Silakan kalau ada soalan kita boleh bincang. Silakan saya. Kalau kita mengeluarkan modal untuk perniagaan, lepas tu seorang kita mengeluarkan modal, dia mengurus perniagaan, kita janji dengan dia untung kita bagi dua, yang ada sesuatu dalam untung bagi dua. Kita tengok kadang-kadang ada dalam kata dia panggil project financing, kita confirm dah berah orang nak kedai ni nak berah kata ke 1000 kilo, kita tahu dah harga berapa, kita kata waktu modal. Kalau hak lagu tu memang jelas lah, kita kata bagi dua, nanti tidak ada masalah. Sebab kita tahu dah memang tak ada apa ni unsur-unsur penipuan ataupun memang clear, memang jelas. Mana kalau tidak ada penipuan, kita kata untung bagi dua, tidak ada masalah. Tapi hak sekarang ni, hak berlaku ni bagi modal, lepas tu dia bagi fixed return 9% sebagai contoh. Tak tahu emas tu dia jual ke, dia gadah, setengah tu dia kata manipulasi arwahan. Istilah sedap manipulasi. Lepas tu orang cuba buat, tak boleh buat, jam. Harga emas jatuh nak jual ke mana. Jadi sebab apa dia boleh buat duit tu? Sebab ada orang beli sama dengan harga yang mahal, bukan harga market pun. Emas daripada 2011 jatuh tak. Jadi kalau kata menjanjikan keuntungan yang tetap, kalau kita tengok kes by kes. Jadi secara umumnya kalau pelaburan tak boleh, mudharabah ke wakalah, kita menjanjikan untung yang tetap, modal kita jamin, ia menjadi riba. Sebab pinjaman berfaedah dia bersifatkan duit itu dijamin, modal dijamin, dia ditambah dengan pulangan yang tetap. Ada pun dalam setengah-setengah situasi, kalau dah clear cut, katakan bisnes ni berapa modal perlu berapa, dan kita kata untung kita bagi dua, kalau betul-betul genuine, maka tidak menjadi masalah. Tapi yang sebaik-baiknya tadilah kita kata kita bagi lagu mana, bagi dua ke percentage. Sebab bagi dua tu, kalau kita kata demo untung demo 5,000 tu, ulama kalau dalam mudharabah ulama tak benarkan sebab tak tahu lagi, sebab ada kos lain, mungkin ada incurred kos lain kita tak tahu. Jadi kita kata untung bagi dua. Untung bagi dua tak apa, dalam bentuk nisbah ataupun profit sharing ratio. Jadi kena ada. Kalau tak ada profit sharing ratio, tak ada nisbah, jadi tak setuju nisbah, mudharabah dia lebih kepada mudharabah tadilah. Jadi dia adalah seperti dia mudharabah itu boleh menjadi batil. Sebab apa? Sebab tidak ada profit sharing ratio ataupun persetujuan ke atas pembagian nisbah pembahagian keuntungan. Jadi dalam konteks sekarang ni ada juga dia kata apa salahnya pelaburan itu memberi pulangan dia yang tetap. Jadi bagi hamba, kalau beri pulangan yang tetap secara umumnya tak boleh. Sebab berapa kali menaikkan emas tu tiba-tiba bagi 3%, seolah bagi hutang lah. Jadi dalam mudharabah bukan kita fix berapa persen rate of return, kita fix nisbah pembahagian keuntungan. Kena ada nisbah pembahagian keuntungan 30, 70, 60, 40, 50, 50. Dia berbeza. 50 pun tak 50 tak semestinya kita dapat 1000, tak semestinya kita dapat apa ni 9%. Persentage akan berubah. Jadi kita kena beza dua antara nisbah keuntungan dengan nisbah pulangan. Kalau nisbah pulangan tak boleh kita nak menjamin. Wallahu alam. Ada soalan lain? Silakan. Itu bayar profesor, bayar kalau 2,000 bayar dulu untuk ambil. Di mana kita bayar 500, profesor itu kita bayar bayar kemah. Jadi bayar kemah harus betul hamba beza tadi, bayar kemah dengan mah. Jadi bagi bayar kemah ada pendapat yang longgar sikit lah, seperti Syekh Islam Ibn Taymiyah Qurdawi dan juga pendapat yang keluar dalam parameter garis panduan perniagaan emas dikeluarkan oleh JAKI, dia kecualikan bayar kemah. Jadi bagi hamba, kalaulah dia tu genuine lah, kalau betul-betul maknanya betul-betul melibatkan tempah, maka tidak ada masalah lah. Tapi kalau sahaja-sahaja nak tangguh, sebab apa hamba kata dia, sebab ada setengah skim tu boleh kita kata emas tak boleh, dia kata diubah skim tu kepada bayar kemah emas secara ETA juga.
Bagi kemah-mah tu saja-saja. Jadi saja-saja nak beli petang tu. Saja-saja boleh depan. Jadi dapat harga sekarang, lepas tu janji jual balik. Jadi waktu hamba tak ada sebab lah. Sebab Syekh Islam Ibn Taimiyah sebut pun, sebab dia melibatkan pembuatan tu. Jadi memang ada kelonggaran, tapi bagi hamba, bagi kes yang sebenar. Adapun dalam kes skim-skim tu, jadi bermasalah. Tak kira mah ke benda lain pun sama juga. Kalau dia melibatkan skim janji beli balik, itu bermasalah. Maknanya sesat masalah. Yang pertama, tak berlaku riba pada penangguh kemah sebab bagi kemah. Tapi kalau janji beli balik, itu masalah. Jadi kalau dia janji beli balik, katakan kita tepus dengan harga 100 riyal segram, dia janji beli balik dengan 150. Itu skim lah tu. Itu memang melibatkan bainah dan melibatkan syubhat riba, bahkan berlaku riba. Wallahu alam. Ada soalan lain? Ya, saya kira. Ada sebelum ni Islamic banking dia ada menawarkan financing bainah. Tapi sekarang ni dikatakan bainah itu haram. Jadi macam mana orang yang terlibat sebelum ni? Macam mana? Sebab tempoh dia lama kan untuk financing dulu. Jazakallah khairan. Sebelum ni hamba ada berkenalan dengan orang lama bank Islam, orang Kelantan juga, Pak Mus. Jadi rakyat dulu memang mula-mula kutubuh bank Islam dulu, kita collect deposit, ambil deposit daripada orang ramah. Lepas tu kita nak bagi return ke mana? Kita guna mudharabah, tapi kita tak ada. Jadi mereka buat banyak guna bank inah. Beli rumah pun rakyat lah BBA, tapi inah. Masa dulu memang inah lah. Jadi daripada semasa ke semasa, dan Malaysia banyak dikecam oleh ulama-ulama Timur Tengah lah, sebab kita buat bank inah dan juga bank udain. Di antara benda yang dikritik oleh ulama-ulama Timur Tengah ialah bank inah dan juga bank udain. Jadi yang tak tahu cerita pasal bank udain itu lebih teknikal. Cuma bank inah apabila dikritik dan dikaji semula, jadi resolusi SAC ataupun Syariah Advisory Council, Syariah Majlis Penasihat Syariah Bank Negara memperketatkan, dan mereka letak syarat tak boleh interconditionality, tak boleh bersyarat jual, syarat beli balik tak boleh ada langsung pun dalam surat perjanjian. Jadi agak susah lah sekarang ni. Kebanyakan bank bertukar kepada tawarruk. Kita cerita lain kali lah, tawarruk dia melibatkan tiga pihak yang tidak ada tidak seperti dengan inah. Inah dua pihak, tawarruk tidak ada pihak yang ketiga tidak ada kaitan dengan pihak yang pertama dan kedua. Bank beli barang dengan orang lain, bank jual kepada customer jual kepada orang lain. Jadi tidak menjadi masalah. Dulu bank beli dengan customer, jual kepada customer. Jadi beli barang jual balik. Dia menjadi hilah kepada riba. Seolah-olah hamba beli dengan tuan, katakan beli kereta tuan nak refinancing, hamba beli kereta 10,000, hamba jual balik 15,000. Dulu inah lah untuk refinancing, mereka buat inah. Tapi sekarang ni sudah ada kesedaran dan berpindah. Maknanya polisi bernegara sendiri macam nak phase out dah, nak menggunakan inah. Cuma persoalan hak lepas dah macam mana? Jadi hak lepas dah tu, jadi hak setengah-setengah bank tu daripada awal lagi dia tak buat inah lah, dia buat tawarruk. Jadi kalau yang dah buat dah tu nak buat macam nak afallahu ma qad salaf lah. Kalau boleh dia rectify, kalau boleh buat semula, bagi saya lah, kalau tanya saya, kalau baru katakan baru sebulan, lepas tu tenure dia panjang, boleh buat semula, kita buat semula akad, guna akad tawarruk, kita batalkan akad yang pertama. Kalau hak lama dah tu istighfar lah, bertaubat lah, sebab hak lepas dah. Afallahu ma qad salah, hak lepas dah. Jadi nak buat macam mana? Masa tu kita masih lagi tak tahu, masih lagi dalam mengkaji. Tapi sekarang ni dah ada alternatif lain. Maknanya kalau masih lagi baru, kita boleh memperbaiki dia dengan kita membuat akad yang baru. Kalau dah lama sangat, maka tidak ada cara. Cuma bagi setengah-setengah bank, mereka tidak mengambil income tu, mereka tak boleh nak recognize. Ini juga terpulang lah keputusan masing-masing. Ada yang buat keputusan kita tak boleh ambil profit tadi, tak boleh recognize as income, tak boleh kita guna anggap sebagai pendapatan, kena pendapatan kepada bank, mereka kena salur kepada badan-badan kebajikan. Itu terpulang. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Silakan. Dia bayar segram, kita kena beli dengan dia segram, harga $100. Lepas tu dia kata dia proses, dia ada jokong, dia bayar kita $230. Lepas tu dia kata bulan-bulan untuk segram dia beri 30 kita.
Tapi benda tu lek ni dia tak ada hitam putih lah. Dia tak ada hitam putih benda tu. Jadi mula-mula lagi bermasalah dah. Mula-mula lagi harga tu bukan harga market dah, harga bukan harga market dah. 180 tu harga agak terik lah ni. 109 yang pertama. Yang keduanya akak gapo tu? Dia akak tu tak ada batu. Tu masalah akak gapo tu tak tahu dah akak gapo tu. Tak ada batu selagi saya. Dah setengah tu dia sengaja tak seroyak. Setengah-setengah tu ustaz juga. Jadi ustaz dia kata sini kita tak sebut, tapi sebut kod dia kata masalah. Okey, sambung. Atau dia masuk tu. Memang dia punya income dia tiap bulan untuk sebagai man boleh bekerja. Dia tak masuk soal ini. Biasanya orang masuk dari 10 unit atau 10 unit. Dia bagi tu atas dasar gapo? Dia bagi tu atas dasar gapo? Dia bagi dia kata dia ambil daripada mak debu, mak pasir mak tu. Dia proses dia jaga. Lepas jadi jaga tu waktu jadi nak jaga. Dia tak tahu benda tu. Dia gini sebenarnya. Maknanya kalau kita kata kita wakil ke dia, kita guna wakalah lah. Kita bagi duit, mu belilah emas, beli emas sikit, mu proses, lepas tu mu jadi joko. Yang pertama, jadi kita sebenarnya kita kena tahu betul kau membeli emas serbu ataupun tiber, bahasa Arab panggil tiber. Betul kau lagu mana? Kalau emas joko, mu peracun nak jadi joko balik, buat apa? Kalau joko dah, peracun nak jadi joko balik, buat apa? Kecuali peracun nak jadi bayar kemah. Kalau peracun jadi bayar kemah tak apa. Tapi sekali lah. Mana kata kita beli, kalau kita beli 100 gram, sekali tu ya dah terjual, tak ada dah. Macam mana boleh bagi lagi hutang sama-sama tu? Yalah, mana atas nama syarikat tak, maknanya hukum ni sebab bukan syarikat. Jadi hukum ni subjektif. Bukan kata sebab dia ni halal, sebab dia ni haji haram tak. Siapa-siapa sebab tu hamba tak sebut, tak suka menamakan syarikat. Orang marah hamba sebut nama syarikat dia marah. Jadi hamba kata hamba sebut kecek pasal general rule, pasal hukum secara umum saja. Jadi kalau siapa-siapa buat syarikat, buat produk lagu ni memang bermasalah. Kalau janji beli balik, lepas tu janji bagi fee return. Kalau wakalah tak boleh. Memang jadi ada tak patuh syariah. Jadi kalau kita nak kata haram itu boleh lah. Maknanya cuma sebut haram itu mungkin kasar sikit lah. Jadi sebab dia bermasalah. Yang pertamanya kalau kita kata dia janji nak beli balik, janji beli balik itu masalah dah. Jadi indah dah. Kalau dia kata wakalah tak apa lagi, nak lebur, tapi berapa untung? Untung tu pasal dia masuk dari awal-awal 18,000. 18,000 untuk yang bulan baru kita boleh balik cabang pada kita 18,000. Rumah saya tu yang masuk 7 bulan dia boleh dah 18,000. Dia memang lagi jadi ejen lah. Dengan pakar jadi ejen. Sebab boleh dia boleh modal. Jadi yang pertamanya seolah-olah wakalah lah. Kalau kita kata wakalah, kita bagi duit ke dia, kita tak ambil langsung emas tu. Jadi mula-mula masuk tu kena beli emas dia kata. Kita boleh pilih nak emas ataupun nak duit. Jadi kalau nak emas, lepas tu emas pergi balik ke dia. Ya, emas tu tak ada duit. Tak, kalau dia pergi emas tu kena pergi balik ke dia ke tak? Kita boleh pergi balik. Kalau tak pergi balik tak jadilah program tu. Pergi balik, lepas tu dia akan bagi return pada kita. Jadi pergi balik tu atas dasar apa? Kabut tak. Pergi balik tu atas dasar apa? Kalau pergi balik dia nak lebur, memang kalau pergi balik memang dia akan jadi kod lah. Sebab dia janji akan bayar prinsipal, dia jadi hutang lah. Kalau hutang baik wasalah, masalah tadi lah Rasulullah lagi kita jual beli emas, lepas tu kita gabung pula kena pinjam ke dia pula emas. Jadi bermasalah. Kalau kita katakan kita beli emas, kita tak pinjam, kita wakil ke dia untuk lebur untuk jual. Sekali ya, tak boleh nak bagi hamba, tak nampak boleh tu sekali, once it is sold, kita jual dah. Sekali tu ya, sepatutnya boleh hutang sekali tu ya. Berapa boleh sama-sama tu. Jadi dia sebenarnya ada elemen ke mana-mana, akhir sekali dia jadi macam hutang lah. Dia berhutang, lepas tu dia janji nak bagi pulangan yang tetap. Jadi apabila bagi pulangan yang tetap, dia jamin capital tadi, maka ia menimbulkan masalah dia mengambil sifat sebagai interest bearing loan ataupun pinjaman berfaedah. Jadi apabila dia mengambil sifat pinjaman berfaedah, bermasalah lah. Bagi hamba memang tak patut syariah lah. Jadi hamba nampak tak jelas. Yang pertama akad yang digunakan itu akad gapo, tak jelas. Yang keduanya kalau jelas sekalipun memang lagi bermasalah. Maknanya yang pertama tu tak jelas tu masalah dah. Kalau kita tengok tak jelas pun kita boleh takif atas dasar gapo.
Kalau kita wakalah pun, wakalah kena menepati wakalah. Wakalah tak apa, kita wakil ke dia. Kalau mana-mana ada untung berapa, bagi kepada kita, tak ada masalah. Tapi kalau nak bagi boleh-boleh, sebab sekali tak dapat gambar emas tu dijual banyak kali, macam mana sekali tu mana sekali jual tu, mana kalau kita kata sekali boleh lah, halal lah kita kata wakil demo lebur, demo buat bayi kemas, demo jual, untung bagi dua, tak apa, boleh. Tapi sekarang ni akhir sekali maknanya dijamin, tak tahu berapa kali pada emas sekali tu mana boleh bertanggung-tanggung gitu. Jadi tidak menggambarkan wakalah yang sebenar, tidak menepati syarat-syarat wakalah yang sebenar. Itu jadi masalah. Wallahu alam. Wallahu alam. Ada soalan lain? Dia bagus apabila ada yang kita terlibat, kadang-kadang kita tak tahu, jadi kita bincang tu maknanya kita dapat gambaran lah bagaimana dia buat tu. Jadi setengah tu kita tak dapat gambaran, nak mahal lagu mana dia buat. Kadang-kadang satu pikat ambo tak faham, pelik sangat cara dia buat tu. Macam tak adilah, macam beli kereta, dapat kereta dapat emas, tak masuk akal. Lagu mana nak faham? Dapat balik emas sekilo. Dapat kereta dapat emas, lagu mana dapat kereta dapat emas? Jadi tak dapat gambar dia, sebab rupanya ada orang buat lagu tu. Jadi dia rupanya kita bagi pinjam emas ke dia. Jadi dia ambil emas tu dah sagap apa, kalau dia pinjam emas tu dia macam pinjam duit lah. Jadi kullu qardin, kita ada kaedah kullu qardin jarra nafa'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang memberi manfaat maka kepada peminjam, maka ia adalah riba. Ia adalah riba. Ada soalan lain tak? Silakan kalau ada soalan. Ada orang tanya lagu mana nak taubat? Lagu mana nak taubat? Amba sebut dah secara ringkas tadi. Yang pertamanya, kalau kita dah faham, jadi kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala beritahu wazaru ma baqiya min riba. Allah beritahu hendaklah kamu tinggal sakit-baki riba. Falakum ru'usu amalikum, kita dapat balik duit kita, la tazlimun wa la tuzlamun. Jadi kita kena yakin bahawa kita tidak menzalimi dan kita juga tidak dizalimi. Jadi apabila kita tinggal riba, Allah gantikan insya-Allah dengan yang lebih baik. Jadi apabila kita tinggal riba, Allah gantikan dengan lebih baik. Jadi yang pertamanya, kalau kita dah diberi duit lebih, jadi kita tolak balik lah. Yang pertama. Yang keduanya, katakanlah ada orang kata kalau kita beri ke dia, suka dia, penganjur tu suka lah seolah dapat pinjaman mudah-mudah. Jadi ataupun kita sampai satu pikat, ada juga yang berpendapat kita kena salur. Kadang-kadang kita duit haram ni kita tak tahu dah nak bagi kepada siapa sebenarnya. Jadi bagi amba berpendapat kita boleh, sebab sumber haram tadi kita tak boleh nak recognize sebagai income kepada kita. Kita kena salur kepada charity, salur kepada badan kebajikan, sama ada untuk kegunaan awam, buat lokal, ataupun kepada mangsa-mangsa banjir, atas ke Gaza, ataupun kita boleh pergi juga kepada mangsa-mangsa pelabur yang tersontok tadi, dan dengan harapan supaya mereka insaf. Hak tak dapat modal pun setengah tu, dengan harapan supaya mereka insaf. Dan jangan sekali-kali, maknanya jangan sampai kita ketagih, sebab ada setengah tu ketagih, dah lah hilang duit, harap supaya buat program lain sebab nak masuk pula. Jadi hak tu memang bermasalah. Jadi banyak hak hamba kenal, banyak hak berjumpa, sahabat-sahabat hamba sendiri pun banyak kadang-kadang sampai hilang pekerjaan sebab terlibat. Jadi kita kena ambil berjaga-jagalah. Kadang-kadang ketamakan, sebab kita tamak. Manusia ni memang, sebab awal-awal yang bercakap tadi, keperluan ataupun kehendak kita itu melebihi daripada keperluan yang terhad, kemampuan yang terhad. Memang gitu sifat manusia. Jadi ketamakan itu kita kena kurangkan. Rasulullah kata, kalaulah bagi seseorang anak Adam itu wadi min zahab, satu lembah daripada emas, dia ada satu lembah emas, tak cukup la barathania, dia nak dua lembah. Kalau ada dua dua gudang emas ataupun dua lembah emas, nak yang ketiga. Tak cukup. Dua lubuk emas tak cukup, nak yang ketiga, nak lebih. Rasulullah kata tak cukup, sehinggalah tanah sahaja yang boleh sumak mulut dia. Sifat manusia tu memang gitu. Jadi sifat manusia tu memang cenderung kepada hak tadi, ketamakan tadi. Tapi kita tak sedar dengan ketamakan kita kadang-kadang boleh menyebabkan kita, yang pertama, kita hak paling takut kita lawan hukum Allah, kita berdosa. Yang keduanya, kerugian lah. Kadang-kadang setengah-setengah tu tak jadi, kita kata riba tak berapa takut.
Apabila kita kata hak ni mangsa sekian cepat raya, hak ni mangsa, dia baru mikir. Jadi ke mana-mana pun kita kena utamakan. Yang pertamanya pastikan pendapatan kita, pelaburan kita ialah patuh syariah. Jadi samalah juga dalam pembiayaan perumahan kita, kereta kita, insurans kita kena ambil takaful. Tak boleh ambil yang konvensional. Sebabnya kita tak sanggup, kita berada dalam maksiat, berada dalam dosa, dan kalau kita mati dalam keadaan tersebut, kita mati dalam keadaan kita buat dosa. Kita ambil insurans konvensional, kita ambil loan hak konvensional, kita kenapa tak ambil hak yang patuh syariah? Kita melabur pun na'udzubillah, melabur pun hak yang tak patuh syariah. Jadi kena berwaspada dan kena beringat, sebab semua itu adalah akan dihitungkan, akan dibicarakan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ambo suka beritahulah, maknanya kalau ada siapa-siapa yang berminat untuk konsult, untuk bincang, boleh melalui Facebook, melalui website, email. Ada website Ambo drazman.net, boleh nak tanya soalan ke. Kalau nak buat nak buat skim yang patuh syariah, kita boleh. Bukan Ambo saja, sahabat-sahabat Ambo pun ramai lagi yang boleh membantu. Ambo di Jabatan Fiqh dan Usul Fiqh di UAE, sahabat-sahabat Ambo di sana pun ramai boleh membantu untuk memberi penerangan cara yang boleh yang patuh syariah. Dan dalam slide atau dalam kertas kerja Ambo pun ada, boleh tengok dekat website tu cara-cara yang yang dibenarkan, cara transaksi ataupun cara jual beli mah yang dibenarkan oleh syariah. Dan Ambo terlibat lama suatu ketika dulu nak develop satu produk dekat Bank Al-Rajhi, lama bagaimana buat kajian, bagaimana nak buat transaksi jual mah yang patuh syariah. Jadi dalam kertas kerja tu Ambo ada kongsi, Ambo tak ada website Ambo, bagaimana untuk mengelakkan riba dalam transaksi jual beli mah. Jadi yang masa cukuplah untuk malam ni. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir